Sebab tu saya nak bagi tahu, kalau nak ikut dekat sangat dah tuan-tuan penghujung dunia ni. Tuan-tuan tengok saya ceramah, ustaz. Sebenarnya saya bukan ustaz. I'm electrical engineering. Engineer 16 tahun. Abang pun tahu. Mana? Selalu dah jumpa. 16 tahun jadi engineer. Tuan-tuan tahu macam mana Tuhan buka hidayah saya? Kerana Quran. Kerana Quran, tuan-tuan. Quran ni hebat tak hebat? Saya cerita. Saya mengajar fizik. Saya mengajar sains di sekolah. Sekarang tak kerja, tuan-tuan. Sepenuh masa sebagai penceramah. Kalau tuan-tuan ni rasa aku ni bukan mengaji agama, bang, hidayah milik Allah. Saya baca Quran, saya buat kajian. Saya baca Quran, saya buat kajian. Saya cerita tentang sains. Saya mengajar sains kadang tingkatan 3, fizik tingkatan 5. Jadi bila masuk, saya ceritalah pelajar-pelajar how many layers we have in our skin. Kan dulu bahasa Inggeris kan, BPSMI. Sekarang ni bahasa Melayu pula. Cikgu pun penin, tuan-tuan. Saya Melayu, saya Inggeris, saya Melayu, saya Inggeris. Dulu bahasa orang putih, saya tanya how many layers we have in our skin. Agak-agak berapa lapis, tuan-tuan? Ni, kulit kita. Berapa lapis? USM tak tahu kan? Berapa lapis? 8 tu kulit lembu. Berapa lapis? 3 layers, kan? Epidermis, dermis and adipose tissue, tidak? Quran sebut fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Tengok Quran sebut. Quran tak payahlah sebut fi zulumatin epidermision demison adipose. Tak payahlah. Quran tu hebat. Saya tanya pelajar masa cerita tentang bumi alam semesta. Okey, saya nak tanya, kita boleh naik ke langit tak? Dia orang kata tak boleh, ustaz. Saya kata boleh. Quran sebut ya maghsyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit dan bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Kuasa tu dalam ahli tafsir kata apa? Siapa ada sains teknologi boleh naik ke bulan, tuan-tuan. Ada roket. Saya cerita macam tu. Contohnya bila masuk tentang reproduktif. Saya tanya pelajar, yang menjadikan manusia ini Allah jadi daripada Nabi Adam AS. Daripada Adam ini dibuat kajian. Rupanya tuan-tuan, sampel ni, kulit kita ini sama dengan sampel tanah. Fosforus sama, magnesium sama-sama. Rupanya bila kita mati masuk dalam tanah, dia akan jadi equilibrium. Dia akan terurai, tuan-tuan. Sebab apa? Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata muzghatan fa khalaqnal muzghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Kami jadikan daripada tanah ni kemudian air mani. Air mani itu daripada mana? Daripada lelaki, disebut sperm. Ajar sains kat tuan-tuan ni. Sperm itu datang daripada testis. Kan? Kemudian daripada ovum, daripada ovari keluarlah ovum. Ovum itu disebut an egg. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Kameraman. Kan, ovum itu ialah NA. Jadi yang ada telur lelaki ke perempuan? Tak boleh jawab, tuan. Lelaki ke perempuan? Maksudnya kami tak ada telur lah. Saja lawak dah, nampak dah lena merapu, tuan. Sebenarnya yang ada telur perempuan disebut an egg, ovum tu. Kita bukan disebut telur, sebenarnya testis. Anda kena ingat kan? Testis menghasilkan satu hormon nama testosteron kan? Tuan-tuan ingat kan? Bila bercantum, telur bercantum dengan apa nama sperm, maka berlakulah proses fertilization. Summa khalaqna nutfah 'alaqah. Daripada proses ini jadilah zygote, embryo, kan, fetus, newborn baby. Summa khalaqna nutfah 'alaqah fa khalaqna 'alaqah mudghah. Seketul darah, seketul daging, seketul tulang berulang yang disalut dengan daging, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain, namanya newborn baby. Saya cerita, tuan-tuan, panjang cerita. Rupanya cerita-cerita hidayah milik Allah. Ada seorang guru, dia selalu dengar kira macam saya mengajak dalam makmal lah. Bila saya mengajak, dia akan lalu. Dia tengok, dia duduk belakang. Saya mengajak, dia lalu lah, dia tengok. Bila saya mengajak, dia tengok lah. Bila dia tengok, saya pun mengajak lah. Satu hari, dia main jumpa saya. Ustaz, cerita sikit, can you elaborate regarding Quran and Science? Saya awak masuk dalam koperasi, tuan-tuan. Masuk saya bendahari koperasi. Awak masuk, saya cerita dia satu-satu. Hampir 1 jam. Prof, hidayah milik Allah. Habis 1 jam, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata,
ikut saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dia mengucap. Bila mengucap, saya tanya, you still have a father, mother? Ada mak ayah tak? Ada. Don't declare yourself as a Muslim. Jangan bagi tahu, saya kata. Simpan dulu. Rupanya balik-balik dia declare, mak ayah, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, kurung dalam bilik, tak bagi makan 3 hari. Cikgu pelatih, tuan-tuan. Bila tak bagi makan, dia cikgu. Cakap bodoh kan? Dia pakai tangga, dia naik ni, melalui shilling ni, dia lari keluar. Dia datang jumpa saya, ustaz, saya kena ikat ustaz, tak bagi makan supaya tinggalkan Islam. Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya kata, kamu ingat, mak ayah kamu tetap mak ayah. Balik lah. Beli periuk asing, masak, makan sekali. Dia beli periuk, tuan-tuan, dia masak, dia nak makan dengan mak ayah dia lari. Tak nak makan. Mak ayah dia, adik-adik dia, tak nak cakap dengan dia. Tuan-tuan tahu berapa lama? Setiap petang saya pergi ambil dia mengajar Quran sampai dia boleh baca. Orang cerdik, tuan-tuan. 4 bulan boleh baca Quran dah. Dia tak cakap dengan mak, tak cakap dengan ayah dia, tak cakap dengan adik dia, tak makan sekali hampir 3 tahun. 3 tahun. Dah 3 tahun, tuan-tuan, ayah dia tahun keempat kena stroke. Bila kena stroke, ayah dia dibawa masuk ICU. Rupanya saya tak tahulah orang Cina ni, bila masuk ICU, tuan-tuan, dia orang tak tunggu, tuan-tuan. Dia orang biar bagi mati. Dia tunggu. Dia tunggu depan ayah dia. Ayah dia pejam mata. Ni wayar penuh ni. Tiba-tiba ayah dia buka. Buka ni orang Islam sebut ghargharah. Ghargharah ni kita tetap memandang. Memandang kan. Inilah yang disebut dalam Quran. Kalla, ketahuilah. Iza balagati taraqi. Ketika nyawa sampai halqum ni. Waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati tu. Siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq. Siapa tak boleh tolong? Ketika nazak tu dia tunggu. Ayah dia buka mata. Dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam. Dia tunggu lagi, dia sabar. Dada berolak ni. Bila ayah dia buka mata kali kedua, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam lagi. Kali ketiga, tuan-tuan kena ingat. Orang yang nak mati ni kita boleh tahu, tuan-tuan. Ni dada ni akan berolak. Maksud dia roh ni bukan, nyawa ni bukan masuk, dia nak keluar aja. Nah, jadi ketika nazak tu, ayah, sebut ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia tengok, ayah dia pejam, ayah dia hanggut 3 kali. Hanggut yang ketiga tu, Allah ambil nyawa ayah dia. Bila mati, tuan-tuan, dia telefon saya. Ustaz, saya yakin ayah saya mati seorang Islam. Tapi tak ada bukti. Nak buat macam mana, Ustaz? Saya kata, apa bukti dia? Dia hanggut ya. Hanggut mana boleh. Dia kena isi borang, tuan-tuan. Kan? Dia tak boleh. Nanti buat bukti pun tak boleh. Tak apalah. Biar ayah kamu dikebumi macam orang Cina. Kan? Sebab tak ada bukti. Kebumi orang Cina lah. Orang Cina rupanya bila mati, tuan-tuan, hari Senin mati, hari Senin depan baru tanam. Dia orang biar dulu kan. Saya tak tahulah pasal apa kan. Jadi masa ayah dia mati, saya pergi tengok dia pakai baju tu. Putih hitam tu ada kan. Orang Melayu pergi tengok, dia kata dia masuk Cina. Ustaz ni saya pakai ni tak apakah? Dia kata tak ada masalah, jaga akidah kamu sudahlah. Jangan tak pakai apa, pakai yang ni sudah. Kata apa problem kan. Yang lain pakai lah kata. Tapi yang nak pakai lah kan. Tak apakah Ustaz? Tak apa, jaga akidah kamu. Saya pergi tengok bapak dia dihias elok, cantik. Ketika nak ke bumi lah, saya tanya dia, berapa banyak kamu prepare untuk tanam bapak kamu ni? Dia kata hampir 20,000. Sampai terkeluar daripada mulut dia. Orang Cina talak luit dan jangan mati dia tak. 20,000 tuan-tuan. Kita 600 boleh tanam lah tuan-tuan. Dengan sehati kan. Kalau tuan-tuan tak ada duit pun telefon saya. Saya tanam lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengan sehati. Ustaz dah mati dah. Saya ni mati dah. Tu maksud dia hantu lah tuan-tuan. Saya tanam lah tuan-tuan dengan sehati kan. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, rupanya saya tak tahulah. Mayat ni dikandar. Sebab lung dia berat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Surga ni di atas, neraka di bawah pun. Dunia ni pun Tuhan tunjuk dah. Kan? Dikandar. Bila dikandar, anak-anak kena lalu di bawah. Saya tak tahulah ada orang Cina sini kan. Kena lalu nak buang sial. Dia tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau tak lalu? Saya kata, tak apa, lalu aja, tak ada masalah. Dia pun lalulah nak buang sial. Sebab orang Cina ni kata dia masuk Melayu. Sebab dia masuk Islam tu masuk Melayu. Jadi ketika ke bumi tuan-tuan, tanam ayah dia ni, semua tak cukup tidur tuan-tuan. Balik-balik letih. Mak dia, adik-adik dia letak kepala lena. Lena sungguhnya. Lena senyenyak-nyenyaknya.
Ketika itulah mak dia bermimpi jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Dan mak dia sedang sebut, ayah dia sebut satu kalimah, mak dia tak faham. Mak ni jaga, panggil dia, "What you have done to your father?" Dia tak buat apa? "Kamu yang jaga ayah kamu ketika dia nak mati. Aku jumpa ayah kamu di taman yang cantik. Mungkin syurga," dia kata. "Aku pun tak faham kalimah ni." Dia kata, "Mak, ketika ayah nak mati, saya sebut kalimah la ilaha illallah di telinga ayah. Dan ayah hanggut 3 kali. Saya yakin ayah mati seorang Islam." Dia kata, "Kalimah ni, la ilallah, kalimah apa ni?" "Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam." Terus mak dia kata, "Kamu ajar aku kalimah tersebut, aku pun nak masuk syurga, nak jadi orang Islam seperti ayah kamu." Dengan izin Allah, tuan-tuan, mak dia masuk Islam. Mak dia tarik adik-adik dia semua masuk Islam malam tu. Saya jumpa 4 tahun, tuan-tuan. 4 tahun. Berapa ramai dah kamu masuk Islam, masukkan Islam? Mak kamu adik-adik? Tak ramai, Ustaz. 4 tahun saya masuk Islam, Ustaz. Saya telah mengislamkan 34 orang.